something daripada atuk dia, which is Sami Buddha. Itu yang Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kisah-kisah seram cabin crew di hotel penginapan Part 2. Let's go. Okay, welcome back. Sebelum saya meneruskan kisah-kisah seram untuk video kali ini, saya nak shout out to Lydia daripada Kaftan Pramugari yang bagi cerita-cerita seram ni dekat saya. So saya letakkan link description untuk korang pergi dan check it out. Lydia punya Kaftan Pramugari. Okay, bagi sokongan kat dia. Alright. Kisah yang pertama berlaku di hotel di Haneda. Haneda ni terletak dekat Tokyo, Japan. Masa ni Lydia bersama dengan AirAsia. So dia cerita ni pasal seorang stewardess ni yang kena kacau dekat hotel Haneda tu. Biasa AirAsia, cabin crew dibagi 2 orang satu bilik. Okay, dia sharing lah. So this stewardess masih baru lagi, dia junior stewardess, share dengan Japanese crew. Dan Japanese crew selalunya bila dia orang dah balik kampung dia orang, sama ada dia orang balik ke rumah dia orang ataupun mak bapak dia orang datang jumpa dia orang dekat hotel. Dan this Japanese crew, mak bapak dia datang hotel. So biasa dah malam, this stewardess pun dah makan apa semua, dah pack baju, dah ready untuk tidur. Tidur seorang-seorang. So the moment sambil tengok TV dah mengantuk, and then tutup TV, tutup lampu sikit, tidur, tarik selimut apa semua kan. Hampir nak lelap tu, tiba-tiba dia rasa macam ada katil dia bergerak. Biasa hujung katil, rasa kita ada orang duduk kat katil kita terasa macam nyengit sikit kan. So macam, oh, mungkin stewardess Japanese pun dah balik kot. Lepas tu tak dengar pula bunyi pintu tutup masuk apa semua kan. Buka mata tengok, tak ada. Ada siapa dalam bilik. Lepas tu dia macam, oh, tak apalah. Dia tak fikir panjang, dia tidur balik. Masa nak lelap tu, tiba-tiba dia rasa macam ada satu benda yang menyentuh betis dia tau. Tapi dia berselimut ni, tapi betul terasa tangan tu dekat betis dia. Tangan kecil, tangan budak kecil gosok-gosok kat dia. Lepas tu dia pun lari kan, betis dia tu kan. Tapi tangan tu pergi lagi dekat betis dia tu, gosok-gosok lagi dia. Macam dia dah cuak. Dia baca ayat kursi. Dia baca, bukan baca dalam hati, dia baca mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, budak tu ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim, ikut dia baca. Dia pun bila dia dengar budak tu mengikut dia baca, dia takut, dia selak selimut, dia buka lampu semua, dia duduk berdiri kat bilik tu. Dia tengok keliling apa semua, tak ada apa. And then dia call receptionist kat bawah, cakap tolong panggil kawan dia naik atas, sebab dia dah takut sangat dah. Sambil dia tunggu tu, dia tengok keliling bilik dia semua macam dia dah cuak gila. Tiba-tiba lepas selang 5 minit 10 minit, stewardess Japanese tu masuk bilik dia. Dia cakap, kenapa ni? Dia cakap, dia ceritalah, rasa hantu mengacau, budak kecil mengacau dia apa semua. Japanese ni mungkin dia dah tahu yang hotel tu memang famous cerita kisah budak yang suka mengacau ni. So cakap, okay, you calm down, you relax, tak apa, you tidur je, I ada. So stewardess ni masa tenang sikit lah. Untuk mengetahui korang semua, sebenarnya hotel tu sebelah dia adalah satu tanah perkuburan orang Jepun. Stewardess tu tak tahu. Mana-mana senior crew dia dah tahu dah. Cumanya bangun pagi besoknya tu, stewardess tu realise, bila dia buka curtain, dia buka sliding door, nampak, alamak, tanah kubur guys. Itu satu cerita. Cerita satu lagi ni, Lydia sendiri alami benda ni. Okay, masa tu dia dah 3-4 kali sampai Haneda. And then dia dah tahulah hantu budak atau apa semua. Dia sharing room dengan stewardess daripada Thailand. Okay, masuk bilik malam nak tidur, tiba-tiba kru stewardess Thailand ni letak
patung-patung Buddha keliling katil dia, sampai ke kepala pun semua dia letak patung-patung Buddha. So dia macam pelik ni, apa hal pula ni kan, scary doh dia kata. Tapi dia tak nak tanya pun, tak nak bercerita pun pasal apa-apa, cerita hantu ke apa. Tanya benda-benda macam ni dekat stewardess Thailand tu. So dia diam je. Lepas tu bangun pagi besok tu dia tanyalah stewardess, kenapa dia letak semua patung-patung Buddha keliling tu. So stewardess Thailand ni pun buka lah cerita. Dia kata sebelum ni dia pernah kena kacau dengan hantu Buddha. Dah pernah kena kacau. Dia masa tu dia nak masuk pergi bilik, buka je pintu lift tu terbuka. Tiba-tiba dia nampak seorang budak betul-betul depan dia, pandang ke arah dia. Budak tu memang scary gila lah. Dia tengok budak tu kan. So dia pun belah daripada lift tu, masuk bilik dia, tak cakap banyak. Dan after that kejadian, dia balik kampung dia. Dia minta something daripada atuk dia, which is Sami Buddha. Itu yang selepas kejadian tu, dia balik kampung dia. Dia minta tangkal lah daripada bapak dia ke atuk dia, which is Sami Buddha kat kampung dia tu. Itu yang patung-patung Buddha semua kat situ tu. Itulah kisahnya. Dekat Haneda tu memang famous hantu budak kecil tu. Next ni saya nak kongsi kisah yang saya alami dan juga kisah yang diceritakan kepada saya dekat satu hotel dekat Malaysia Timur. Hotel ni memang asalnya dulu sebuah hospital swasta. Okay, memang dah tahu dah. Tempat tu memang keras. Dia kena cerita, tapi saya tak ambil pot. Saya jenis tak ambil pot. Tiba nak stop dekat hotel tu, adalah seorang steward ni cerita dia yang dia kena kacau. Dia nak hantar baju kat laundry. Biasa cabin crew dapat free laundry. Sampai je uniform lah. Dia buka uniform dia, baju, shirt, everything, masukkan dalam laundry bag, letak dekat luar. Prosedur macam biasalah, tulis nama bilik, letak dekat luar. So biasa lepas 2-3 jam akan datang collect lah. And then bangun pagi besok, dia tunggu uniform dia. Tak sampai-sampai, tak ada notification, dekat sangkut dekat luar pun tak ada, baju dia kat luar pun tak ada. So dia hello laundry, gini sekian, nombor bilik sekian, ada tak? Laundry jawab, tak ada cik, saya tak ada terima apa-apa pun dari bilik cik. Siut tu macam mana ada, saya letak, saya ingat. Cakap tak ada cik. Dia makin macam apa hal ni kan. Tak macam mana, dia check CCTV. Letak gambar yang dia letak tu, ada tangan dia letak apa semua, letak laundry kat luar tu, ada nampak. Dan bila dia fast forward dalam 10 minit tape tu, nampak satu tangan wanita dengan kain putih keluar daripada pintu tu, capai balik bag laundry tu dan buat masuk balik ke dalam bilik itu. Lepas tu masing-masing tengok tercengang. Tangan siapa tau? Tangan siapa? Melemang hai. Dia tengok macam bukan saya tu bukan saya. Dia pun macam tak nak cakap apa kan. Yang budak laundry tu pun macam, laundry tu macam tahu tak tahu lah kot. Mungkin dia tahu hotel tu memang berhantu kan. Tapi di steward macam, aku tak dapat bayangkan ketakutan aku tu macam mana. Lepas tu budak laundry tu cakap, cik cuba cek bilik cik, kok kat mana ada ke apa ke kan, kat mana-mana ada laundry tu.
Dia buka laundry, dia buka lah semua, drawer, wardrobe dia, dekat bilik air check semua. Wardrobe tak ada, tapi benda tu berada dekat dalam satu drawer sebenarnya. Dalam drawer, tempat yang kata mustahil lah kan. Itu yang macam scary. Dan kejadian satu lagi dekat hotel yang sama kena dekat saya juga. Saya sampai dekat hotel tu, biasalah mandi-mandi apa semua, nak tidur malam tu, video call dengan isteri saya. Chatting, cakap. Tiba-tiba Mawar cakap, apa tu? Siapa tu? Cakap, siapa apa? Saya macam belit lah kan. Wah, apa cakap apa? Tak apalah, aku besok lah. Macam nada yang pelik dan mencurigakan. Tu intonasi wife saya pun saya rasa macam something yang tak kena. Cakap, mungkin perasaan aku, mungkin aku fikir lebih-lebih kot. Tak adalah, my wife okay. So nak tidur malam tu terasa macam seram sejuk jugalah, rasa pelik. But then saya malas nak fikir. Saya jadi macam, saya tutup lampu semua, saya tidur. Bangun pagi besoknya tu, call my wife, dia cakap, dia kata sebenarnya semalam dia nampak ada bayang-bayang hitam yang melintas dekat belakang saya masa kita orang VC video call tu. Bila saya dengar tu macam meremang guys. Meremang. Saya kata nasib baik saya nak check out dah. Kalau tak memang saya tak boleh tidur malam tu. Kalau dia cerita there and then juga kan. Nasib baik. Itu my wife cakap. Dia letak telefon tu macam biar dia pun takut sebenarnya. Nak bagi tahu kat saya pun takut, saya pula yang takut malam tu. It's a good decision from my wife lah, tak bagi tahu malam tu. Saya bagi lagi satu cerita bonus. Ini bukan terjadi dekat hotel. Ini terjadi dekat Terminal 3 lapangan terbang dekat Subang. Kisahnya diceritakan ada sosok lelaki 50-an yang berlegar-legar di Terminal 3. Pakcik 50-an ni, dia pakaian dia seolah-olah dia berada di zaman 60-an. Kita tahu kan Pok Ye punya pakaian macam mana kalau tengok cerita Melayu apa semua kan. Dan beg yang dipakai pun beg tahun 60-an, macam beg kotak tu, Harry Potter punya beg kan. Macam tu beg dia. Dia berlegar-legar kat situ. Dan this kawan Lydia ni, dia nak masuk pukul 4 pagi, 3 pagi dia kena ada kat situ. Dia ternampak pakcik ni. Dia wonder lah kenapa pakcik ni pelik kan. Tapi dia tak tegur pakcik tu. Pakcik tu pun tak tegur dia. Dia nampak pakcik ni lalu lalang, kejap lalu, kejap hilang, kejap lalu lagi dengan beg-beg dia tu semua. Lepas tu dia cerita dekat senior. Senior dia cakap, yes, pakcik ni sebenarnya sosok yang tak tahu siapa dia. Dan dia tak pernah berborak-borak dengan staff. Dan staff pun tak pernah borak dengan dia. Dia seolah-olah satu makhluk yang lain dekat Terminal 3 tu. Orang yang kerja kat Terminal 3 tu masing-masing tahulah, tapi tak nak tegur, tak nak cerita. So just let it be. Jangan kacau dia. Something like that. Lama jugalah dia cerita-cerita ni di kalangan staff-staff kat Terminal 3 tu. Tapi dia orang tak kacau pun pakcik tu. Dalam seminggu 2-3 kali pakcik tu akan muncul lah. Wallahualam, sampai sekarang dia hilang macam tu je cerita tu. Mungkin tidak tahu kan, makhluk lain. Wallahualam. Okey, itu saja untuk cerita-cerita seram kali ini. Semoga anda di luar sana yang dah request cerita-cerita seram ni, semoga berpuas hati dengan video kali ini. Saya Zahrul Husin, aka Zahrul Abdillah.
Terima kasih menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.